depan Presiden MCA, depan pimpinan MCA, depan, saya tak hak tu ya, depan saya terangkan dengan jelas. Dalam UMNO, dalam MCA, dalam MIC, dalam apa juga keadaan, kita mesti menegakkan keadilan sosial di dalam negara kita ini. Terima kasih. Perwakilan mengingatkan, siapa pencetus dasar ekonomi baru? Takkan saya, anak andanya, darah yang mengalir dalam badan saya tidak akan meneruskan semangat dan prinsip perjuangan itu. Tak payah lagi. Dan dalam majlis ini saya nak beritahu bahawa hasrat saudara sekalian supaya kita tubuhkan apa yang dikatakan majlis tertinggi agenda Bumi Putra ataupun MTAB. Saya nak beritahu bahawa pada hakikat sebenarnya majlis tertinggi angkat agenda Bumi Putra sudah pun diwujudkan oleh kerajaan. Malah mesyuarat pertama telah pun diadakan sebulan yang lalu, di mana saya jadi pengurusi, Timbalan Perdana Menteri jadi timbalan pengurusi, menteri-menteri yang berkenaan menganggotai, termasuk tiga-tiga naib presiden. Hak Jawa, hak Turki, hak Lanun, semua ada. Tiga-tiga ni. Saya tak panggil dia nama sekarang. Saya panggil dia Jawa, Turki, Lanun. Biar lekat label ni. Semua ada. Kami akan pastikan agenda Bumi Putra akan terus diperjuangkan. Malah ada satu perkembangan yang saya nak terangkan. Ini juga kaitan dengan program kita untuk menambahkan lagi penyertaan Bumi Putra. Ya, ini skim Jejak Jaya Bumi Putra, SJJB, yang sekretariat dia bawah Datuk Dr. Awang Adik. Saya nak beritahu bahawa pada tahun 2010, 4 buah syarikat Bumi Putra yang market capitalization-nya 411 juta ringgit sudah pun disenaraikan di bursa saham. Syarikat-syarikat ini kami tak kenal siapa dia. Syarikat-syarikat ini diproses berdasarkan kepada kebolehan dia untuk disenaraikan. Tapi untuk disenaraikan, dia mesti ada track record 5 tahun keuntungan. Dan Securities Commission nak tengok dari segi keuntungan akan datang. Jadi apa yang diperlukan oleh syarikat-syarikat Bumi Putra ni? Bantuan sedikit oleh kerajaan. Dalam bahasa Inggeris disebutkan the last mile. Ini penghujungnya. Jadi kita bantu, bila kerajaan bantu penghujungnya, syarikat-syarikat ini boleh disenaraikan di bursa saham. Dan tahun sudah 411 juta. Tahun akan datang, insya-Allah, tahun akan datang, 11 buah syarikat Bumi Putra dijangka akan disenaraikan. Dengan market cap hampir 2 bilion dijangkakan. Dan memang seperti mana perwakilan kata, kita tak marah orang lain dapat keuntungan. Kita tak marah orang lain kaya. Malah yang kaya itu pun kerana UMNO juga mereka kaya. Betul tak? Siapa bagi lesen beras? Siapa lagi lesen gula? Siapa lagi lesen IPP? Siapa lagi lesen satellite? Takkan UMNO yang bagi. Kalau kita nak tolong Bumi Putra,
Jangan pula mereka marah kita nak tolong Bumi Putra. Ini bau adil. Hak bab dia dapat, dia senyap. Hak kita nak bagi dia komplain. Tak bolehlah macam tu. Adil pada semua. Ini yang kita nak. Itu satu Malaysia. Terima kasih. Semua dah terima satu Malaysia dah sekarang ni. Betul tak? Terima. Sampai ada seorang perwakilan pakai satu Malaysia pada songkok dia. Ada. Keluar ada gambar. Ada tak? Satu Malaysia. Ada. Jadi jelas. Saudara-saudara sekalian, kita pun ada program lain macam Equinas. Kita dah labur dalam 3 buah syarikat Bumi Putra dengan nilai sebanyak 350 juta. Malah dalam rancangan Malaysia ke-10 dan 11, kerajaan memperuntukkan 5 bilion untuk Equinas. Kalau ada syarikat Bumi Putra yang ada potensi jadi lebih besar, sampai ke peringkat pesada antarabangsa, kita akan bantu melalui Equinas supaya syarikat Bumi Putra bukanlah syarikat yang kecil, kerdil, tapi syarikat besar bertaraf dunia, global. Ini hasrat kita supaya Melayu berjaya, Bumi Putra berjaya di pesada antarabangsa. Ini kita nak. Saudara-saudara sekalian, kita tak lupa, bukan saja orang usahawan saja, bukan saja golongan yang korporat saja, tapi perjuangan kita, bab kata pemimpin-pemimpin tadi, berbentuk inklusif, keterangkuman. Jadi hak yang bawah pun kita mesti jaga. Sebab itulah kita perkenalkan gaji minima. Siapa untung? Yang pertama, postman dah untung. Postman dulu dapat hampir dekat paras kemiskinan. Sekarang ni dapat 1,300, 1,400 sebulan. Postman. Perjuangan siapa? Perjuangan UMNO. Beritahu dia. Bukan orang lain. UMNO. Siapa lagi? Imam masjid pun terkejut. Tersentak. Tak fikir-fikir boleh dapat. 490, dapat 750. Sebab itu ada imam dah letak jawatan nak ambil semula tu. Datuk Jamil kata. Ada. Dia nak apply balik jadi imam. Siapa lagi? Guru kafah? Ya? Dia dapat. Ketua kampung pun dapat. Siapa ketua kampung? Separuh ketua cawangan. Ketua bahagian kena jaga ketua cawangan, betul tak? Kalau tidak, dia tak sokong nanti. Mulai tahun depan, siapa lagi? Pengawal keselamatan. Kebanyakan ni Datuk Zaid. Bekas tentera pula banyak. Gaji 700, 600, insya-Allah dapat 1,000 ke atas. Ini perjuangan UMNO. Ini kena beritahu. Jangan sebab ialah nak bagi air 20 meter padu percuma. Besarnya cerita. Hak macam wakil Pulau Pinang sebut tu. Nak bagi RM50 guru kafar tu. Macam nak tenggelam Pulau Pinang. Punya cerita je lah. Tapi kita ni mesti tahu, mesti beritahu, mesti wawarkan bahawa segala-galanya adalah hasil kerana perjuangan UMNO lah memungkinkan perkara ini menjadi kenyataan. Bukan orang lain. Wakil Pemuda cadangkan supaya golongan hak muda ni yang baru keluar, baru nak kahwin, tak sabar nak kahwin.
Tapi nak rumah, tak mampu. Kerajaan telah isytiharkan bahawa kalau beli rumah RM220,000 ke bawah, tak payah bayar wang pendahuluan, dapat pinjaman 100%. Wakil Pemuda cadangkan supaya hak 3,000 tu kita kira, jangan kira pendapatan sekeluarga, tapi kalau seorang 3,000 ke bawah pun tak apa, boleh. Saya nak kata saya setuju dengan Syur Pemuda tu. Baik. Inilah kita kata inklusif. Jangan jaga orang di atas saja, jaga di bawah. Jangan main di atas je. Belakang pun jangan. Belakang pun jangan. Itu tak. 6 tahun. Tak boleh tu. Jangan. Tak boleh lalu tu, tak boleh. Tak boleh. Inilah yang kita ni UMNO ni. Keindahan UMNO. Itu dia. Cuma kita ni UMNO ni tak pandai nak bawa cerita, itu je. Tak pandai nak jual cerita. Kurang sikit mahir. Sebab apa? Sebab kita nak serah kerajaan. Terlalu lama kita berkuasa, itulah dia. Kita ni mesti wawarkan di kampung, di bandar, di semua tempat, beritahu bahawa ini semua adalah hasil perjuangan UMNO, bukan orang lain. Saudara-saudari sekalian, gambar yang sebut tentang transformasi UMNO. Jadi saya nak sebut di sini bahawa model transformasi UMNO ini, apa temanya? Saya duk fikir waktu persidangan ini, you cakap, bersyarah apa semua, saya menghayati hujah-hujahnya, saya telik-telik dan saya rasakan bahawa tema yang sesuai lah model transformasi UMNO ialah UMNO dahulukan rakyat. Ini dia. Jadi sebenarnya proses transformasi ini dah mula. Dia mula seperti mana Datuk Isham kata tadi. Dia bermula daripada waktu kita meminda perlembagaan tahun sudah. Kita tak tahu sangat signifikannya, tapi dalam sejarah UMNO ada 3 peristiwa yang sangat besar ertinya. Penubuhan UMNO, UMNO diharamkan dan pindaan perlembagaan UMNO pada tahun sudah. Ini 3. Sebab apa? Dia menukar sama sekali asas pemilihan, proses menentukan kepimpinan UMNO yang lebih demokratik dan lebih inklusif. Termasuk jawatan Presiden UMNO pun. Nasib Presiden UMNO di tangan 140,000